Bab berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Tariq bin Shihab, beliau berkata, ada seorang lelaki Yahudi berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, kalaulah ayat ini turun kepada kami, yaitu ayat, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku lengkapkan kepadamu nikmatku, aku redha Islam sebagai agama kepada kamu, nescaya kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya. Maka Umar berkata, sesungguhnya saya amat tahu hari apakah ayat ini diturunkan. Yani pada hari apakah ayat ini diturunkan? Ia turun pada hari Arafah, pada hari Jumaat. Sufyan telah mendengar Mis'ar, dan Mis'ar telah mendengar Qais, dan Qais telah mendengar Tariq. yakni meriwayatkan hadis ini. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Shihab, beliau berkata, Anas bin Malik menceritakan kepadaku bahawa dia telah mendengar Umar pada hari keesokan daripada orang-orang Islam berbai'ah kepada Abu Bakar. Dia berada di atas mimbar Rasulullah, di mana dia bertasyahud sebelum Abu Bakar bercakap dengannya. Dia berkata, amma ba'du, maka Allah telah memilih untuk Rasulnya apa yang ada padanya daripada apa yang ada pada kamu. Inilah kitab yang Allah telah pimpin dengannya Rasul kamu. Oleh itu kamu berpeganglah dengannya, nescaya kamu akan mendapat petunjuk kepada petunjuk yang Allah telah berikan Rasulnya, kepada Rasulnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi SAW telah mendakap aku kepadanya sambil baginda mendoakan, ya Allah, ajarlah kitab kepadanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Barzah, beliau berkata, sesungguhnya Allah telah membuatkan kamu kaya, mengkayakan kamu, atau Allah telah mengangkat kamu dengan Islam dan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar bahawa Abdullah bin Umar telah menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan, di mana beliau berbai'ah kepadanya dengan katanya, aku berikrar untuk taat, untuk dengar dan taat kepadamu berdasarkan sunnah Allah dan sunnah Rasulnya, fi mastata'tu, dalam perkara yang aku mampu turut, aku mampu ikut. Ini bab sabda Nabi SAW, aku diutuskan dengan jawami'ul kalim, yakni ucapan yang ringkas tetapi luas maknanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku diutuskan membawa jawami'ul kalim, yakni ucapan yang lengkap, ringkas tetapi luas maknanya, dan aku diberi pertolongan dengan menimbulkan gerun di dalam hati musuh. Ketika aku sedang tidur, aku nampak aku diberikan anak-anak kunci gedung-gedung bumi, dan anak-anak kunci itu diletakkan pada kedua tanganku.
Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun pergi dan kamu menikmatinya. Kamu talghathunaha ataupun targhathunaha, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan yang serupa dengan ucapan itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak ada di antara nabi-nabi seorang pun nabi melainkan dikurniakan kepadanya daripada mukjizat ma mithluhu, mukjizat yang mana dengan seumpamanya, mukjizat seumpamanya itu ia dipercayai, ataupun baginda bersabda manusia mempercayainya. Sesungguhnya aku diberikan wahyu, Allah telah mewahyukan kepadaku, mewahyukannya kepadaku. Sesungguhnya allazi utitu wahyan, apa yang diberikan kepadaku adalah wahyu agung. Allah telah mewahyukannya kepadaku. Kerana itu aku berharap bahawa akulah yang paling ramai di antara nabi-nabi itu pengikutnya pada hari kiamat nanti. Ini bab mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Beliau berkata, pemimpin-pemimpin yaitu yang kami ikuti dari kalangan orang-orang sebelum kami, dan pemimpin-pemimpin yang mana orang-orang selepas kami mengikut, yakni mengikut kami. Ibnu Aun berkata, 3 perkara aku suka, 3 perkara ini untuk diriku dan untuk saudara-saudaraku, yaitulah sunnah agar mereka mempelajarinya dan mereka bertanya tentangnya. Yang kedua, Quran agar mereka memahaminya dengan baik dan mereka bertanya tentangnya. Dan yang ketiga, mereka biarkan manusia kecuali kerana kebaikan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Wa'il, beliau berkata, aku duduk menghadap Syaibah di masjid ini. Beliau berkata, beliau telah duduk menghadap Umar di tempat engkau ini. Maka Umar berkata, mahu benar aku tidak meninggalkan apa-apa pun daripada emas dan perak yang terdapat di dalamnya, melainkan aku bahagi-bahagikannya di antara orang-orang Islam. Aku pun berkata, yang dikata Syaibah, engkau tidak akan melakukannya. Beliau berkata, kerana aku telah berkata kepadanya, yakni kepada Umar, itu tidak dilakukan oleh 2 orang sahabatmu. Umar berkata, merekalah 2 orang yang diikuti ataupun yang kami ikuti. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Hudzaifah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, sesungguhnya amanah turun daripada langit ke pangkal hati manusia, dan turun pula Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran dan mereka mempelajari daripada As-Sunnah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata, sesungguhnya cerita yang paling baik ialah kitabullah, cerita daripada kitab Allah, dan sebaik-baik pimpinan ialah pimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara ialah yang baru-baru, dan sesungguhnya kamu dijanji, apa yang kamu
apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti akan datang. Dan kamu tidak dapat mengelakkan diri daripadanya. Jadi oleh kerana bab yang kedua ni panjang, kita berhenti sekat tu lah dulu. Situ pun tak tahu siapa, kita tengok dulu. Kitabul I'tisam. Ini kitab berpegang teguh. Ini bab i'tisam, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Bab berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Mengikut setengah-setengah ulama, ini bab ini adalah yang kedua terakhir daripada kitab Bukhari. Tetapi setengah ulama pula mengatakan bahawa bab ini sebenarnya adalah sudah bab yang terakhir daripada kitab Bukhari. Dan hak ni hak lebih tepat, hak yang kedua. Maknanya selepas ni dia ada sebab saja lagi, asal kitab lah. Bab tu banyak di bawah Kitabul I'tisam. Ada bab-babnya. Dia ada asal lagi, kalau kitab kita ni muka surat 1096, Kitabur Radd 'ala al-Jahmiyah, Kitabut Tauhid. Situ. Jadi hak tu mengikut pendapat golongan yang pertama, dia kata hak ni hak yang terakhir. Tapi golongan yang kedua mengatakan hak ni sebenarnya bukan yang terakhir. Yang terakhir ialah Kitab Al-I'tisam. Ni hak terakhir. Hak ni pecahan dia ni. Kitabur Radd 'ala al-Jahmiyah, Kitabut Tauhid, apa ni semua pecahan kepada Kitabul I'tisam. Gitu. Jadi anda sudah sebut dah sini bahawa pendapat golongan yang kedua yang mengatakan Kitabul I'tisam ini adalah kitab yang terakhir dalam Bukhari, ini hak lebih kemah dan hak lebih tepat. Golongan yang pertama dia terkeliru dengan sebut kitab dan bab di bawah ni secara berasingan, dan disebut pula apa ni di situ disebut pula di situ Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu baru Kitabur Radd 'ala al-Jahmiyah, dia terkeliru dengan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan sebut kitab itu. Padahal di dalam setengah-setengahnya tidak sebut kitab itu, tidak sebut kitab. Bab ma jaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya gitu. Jadi kita kena ingat dulu, iaitu Imam Bukhari biasalah, kalau dia setelah berhenti, dia nak start semula tu, dia Bismillahirrahmanirrahim. Nak start tulis Bismillahirrahmanirrahim, barulah tulis kitab. Bukan bermakna hak dia tulis Bismillah tu, hak tu bab yang berasingan pula. Tidak gitu. Bahkan boleh jadi hak tu termasuk dalam bab hak sebelumnya. Supaya dengan hak lain-lain banyak, jelas menunjukkan bahawa ia bukan bab berasingan, tetapi termasuk di bawah bab sebelum itu. Tapi dia tulis Bismillah juga. Ini kerana dia bila nak start pula, dia akan tulis lagu. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak contohnya dalam Bukhari ini. Kita tengok dalam Kitabul Iman dulu, Imam Bukhari sebut juga bab kufur, tentang kekufuran dia sebut dalam Kitabul Iman. Bukan berarti hak Kitabul kufur itu, iman, bab kufur itu suatu bab yang lain. Tidak. Sebab biasa Imam Bukhari di bawah sesuatu kitab itu dia buat pula hak lawan dia. Iman lawannya kufur, jadi dia sebut juga di situ. Itu biasa. Dalam bab ilmu misalnya Kitabul Ilm, dia sebut juga bab jahil, kejahilan. Sebab lawan dia sebut lawan dia. Di dalam istisqa, bab istisqa misalnya, dia sebut juga hadis bab minta tolak hujan ni pula. Kalau hujan lebat sangat, kuat sangat, kalau kemarau tu iyalah minta hujan. Itu dia ada bab. Dalam bab tu dia ada pula bab yang minta tolak hujan. Yang ni kalau hujan tu banyak sangat, jadi sampai banjir tak berhenti-henti.
Hujan tak berhenti-henti. Jadi dia buat mari lawan dia. Itu cara Bukhari dah. Supaya juga di sini i'tisam bil kitab was sunnah, lawan dia kepada dia. Iaitu ar-rad 'alal jahmiyah. Itu orang yang contoh golongan yang tidak berpegang dengan Quran, tidak berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Maka dia boleh jadi macam-macam lah aliran yang sesat, Jahmiyah kau macam-macam. Itu Imam Bukhari dia nak sebut. Kerana apa kau orang ni jadi pergi ajaran sesat tu, jadi ajaran sesat dan macam-macam nama dia tu? Kerana dia tidak berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Itu lawan dia tu, lawan. Orang yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah dia tidak sesat. Hak sesat tu dia tidak berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Tu lawan dia. Sebab tu dia mari ni. Sebab tu anak kata saat ni hak ni hak lebih kemah. Mana Jahmiyah tu pecahan dia ataupun sebagai nak menyatakan lawan kepada hak ni. Hak tu hak lebih kemah. Maknanya hak kita duduk baca ni bab akhir dah dalam Bukhari. Hak akhir dah. Itu sah perkara yang perlu kita faham. Yang kedua, Imam Bukhari nak cerita ni, bab apa dia mari kita boleh i'tisam di sini. Setelah dia mari macam-macam ada bab. Hak sebelum pada ni daripada awal sampai akhir. Dia nak ceritanya kepada kita bahawa orang yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah ni, begitulah keadaannya. Seperti kita tengok daripada awal sampai akhir. Gapo dia sandaran dia, pegangan dia, punca istinbat dia ataupun sumber dia mengeluarkan macam-macam masalah, fahaman dan pendapat dia tu, ajaran mari mana? Quran dan sunnah. Jadi selama ni hak kita duk baca daripada awal sampai akhir ni istinbat daripada Quran dan sunnah belakang. Itu asas dia. Jadi orang yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, dia akan ambil segala-galanya penyelesaian daripada Quran dan sunnah. Tengok seperti yang saya buat daripada awal sampai akhir, saya buat lagu mana? Saya istinbatkan daripada Quran dan sunnah. Itu dia nak ayat. Jadi istinbat daripada Quran dan sunnah daripada awal sampai akhir. Gitulah caranya. Hak itulah orang Islam, hak betul, hak tidak sesat, hak betul daripada Quran. Dia pegang Quran dan sunnah dan dia beristinbat daripada Quran dan sunnah. Cuba faham masalah, cuba selesaikan masalah berdasarkan Quran dengan sunnah. Itulah cara dia. Seperti yang saya sudah buat. Tengok kamu sudah belajar berapa lama? Lagu itulah. Lagu itulah. Itu makna i'tisam bis sunnah, pegang teguh dengan sunnah, bukan pegang lagu mana? Pegang lagu mana? Pegang apa saya buat dululah. Gapa-gapa masalah kita tengok Quran dan sunnah, cari penyelesaian daripada Quran dan sunnah. Lagu tu mana berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Itu yang kedua, perkara yang kena ingat. Yang ketiga, Imam Bukhari nak cerita dia, berpegang teguh dengan sunnah ialah seperti hak dia ajar, hak dia ayat sebelum pada ni. Macam-macam cara dia istinbat daripada Quran dan sunnah. Tapi Quran dan sunnah ini juga kadang-kadang tak kena lagu, tak kena gaya istinbat. Maknanya Imam Bukhari nak cerita di sini, cara nak istinbat, nak faham daripada Quran dan sunnah, dia kena belajar jum dah. Tengok berapa lama kita belajar daripada awal sampai akhir. Imam Bukhari kata cara lagu ni, kaedah ni. Kita simpulkan ini benda ni gini berdasarkan kaedah ni. Kita ambil ni cara dia. Maknanya ada kaedah dia. Kaedah dia. Walaupun kaedah tu mungkin bercanggah dengan orang lain, tapi ada kaedah dia. Orang lain pun ada kaedah dia. Selagi ada kaedah, berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, dia tidak akan lari, dia tidak akan jadi sesat. Tetapi ada juga golongan yang mana dia mendakwa, dia pegang Quran dan sunnah, dia faham daripada Quran dan sunnah juga, tapi tidak mengikut kaedah. Mereka itu adalah golongan Jahmiyah. Itu contoh dia, Jahmiyah dan lain-lain yang sesat itulah, lain-lain yang sesat. Jadi mereka itu dia kata Islam, dia Islam, bila Islam pegang dengan Quran dengan sunnah jugalah, tetapi dia tidak kena istinbat. Dia tidak kena istinbat. Sebab itulah dalam Quran dia kata yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Itu dia. Tuhan memberi petunjuk dengan Quran yang ramai orang.
Dan sesak pun ramai juga. Ramai juga hak sesak pun. Tetapi hak sesak tu dia mesti ada tak kena. Sifat dia hanya fasik. Dia mesti ada tak kena. Yang ni ada dari segi peribadi dia dan kaedah dia tu pun tak kena. Kalau kena, dia tidak akan jadi gitu. Itu dia nak rayak. Dia nak rayaknya ajaran sesat ni, Kitabur Raddi 'alal Jahmiyah wa ghairihim, selain daripada hak Jahmiyah. Demo ni pun Islam juga dia mengakunya. Sumpah Syiah, sumpah macam-macam lagi lah, lain-lain. Dia dakwa Islam juga. Tetapi apa dia sesat? Pasal dia tak kena kaedah. Tak kena kaedah. Dah sifat asal dia tu, jiwa dia tu tak kena. Dia tidak ikhlas molek. Dia tidak ikhlas molek. Pada hakikatnya dia ada maksud tak molek. Tapi kalau ada maksud molek, ikhlas molek, tidak lagu itu. Itu tujuan Imam Bukhari mari Kitabul I'tisam. Sebab dakwa dari segi dakwa boleh jadi dakwa belaka. Pegang teguh dengan Quran dan sunnah tu. Tapi biar ada kaedah. Kaedahnya lagu mana? Kaedahnya lagu mana? Itulah yang disimpulkan oleh ulama-ulama kita. Nombor satu sekali. Maknanya kena jaga Quran itu dan sunnah itu dengan baik. Dan sunnah itu sunnah yang sahih. Bukan sunnah hak tak terpakai. Sunnah hak tak terpakai tak ada. Sunnah bila kata sunnah hak terpakai lah hadis tu. Mana jaga hadis molek. Dan pakai mengikut kaedah dia lah. Dan mengikut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak orang panggil jamaah. Jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikut tu kaedah tu. Kalau ada tak kena memusuhi jamaah sahabat tu, dengan sendiri dia tak kena kaedah dulu lagi. Silap dulu lagi. Ataupun dakwa mengikut hadis, tapi hadis tu tak kena. Tak ada pembahagian hadis ni lagu mana cara dia, itu pun tak kena juga. Boleh jadi rosak juga. Jadi ajaran sesat tu kerana itulah, kerana tak kena kaedah. Kalau hak kafir suka sakat tu senang pula. Dia pakai tak cara Quran dan sunnah. Jadi hak ni dia ada ni, hak ni. Dia pakai Quran juga, tapi Quran tak kena lagu. Sahabat tafsir lagu lain, dia tafsir lagu lain. Nabi maksud lagu lain, dia faham lagu lain. Itulah. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebab tu Imam Bukhari buat akhir dia Kitabul I'tisam. Lepas tu Kitabut Tauhid, akhir sekali. Tapi hak tauhid tu sebenarnya dalam hak ni juga. Hak suruh berpegang teguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dia isyarat pada hak tu. Tuhan suruh pegang teguh hablillah. Hablillah asas dia apa dia? Tauhid. Dan hak wahyu, hak mula-mula mari ni dalam kitab Bukhari ni mula sebut Kitabul Wahyu. Kitabul Wahyu, ajaran hak paling penting yang dibawa oleh wahyu, sama ada melalui Quran ke ataupun sunnah ke apa dia? Tauhid. Sebab tu Imam Bukhari sudahkan kitab dia dengan tauhid. Hak tu kemuncak dia. Dan apabila ada tauhid ni, dia boleh bersatu. Kalau tak ada tauhid, tak boleh bersatu. Tersedut ayat lah atas nama Islam pun. Dia kena ada tauhid dulu. Itu asas penyatuan. Kalau ada tauhid boleh. Kalau tak ada tauhid tak boleh. Dan pada hakikatnya hak sesat-sesat tu dia tidak ada tauhid, tak kena ada tauhid dia tu. Tapi kalau tauhid molek, maka dia boleh bersatu. Dia boleh bersatu. Jadi hak asas kesatuan ini ialah atas dasar tauhid. Tak ada tauhid tak boleh. Tak betul lah. Itu tujuan Imam Bukhari. Dia nak rayaknya kesimpulan daripada hak semua wahyu tu, hak paling asas sekali tauhid. Tauhid. Itu dia. Gitulah. Babul i'tisam bil kitabi was sunnah. Ini bab berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Lepas tu dia marilah hadis ni. Ada seorang Yahudi kata kepada Umar, dia kata, wahai Amirul Mukminin. Sebab orang Yahudi ni pun dia rakyat negara Islam juga. Sebab tu dia kata Amirul Mukminin itu gelaran pemimpin. Sebab kalau kita kata tuanku kau ataupun Perdana Menteri kau, misalnya kita kata gitulah. Kalau dia kata ayat ni turun kepada kami buat raya hari itu. Raya.
Umar kata aku tahu sangat hari itu. Hari gapo diturunkan ayat ini dan di mana tahu. Iaitu hari Arafah, hari Jumaat. Tapi kita tak boleh buat raya tak sekalu. Itu apa? I'tisam bil kitab was sunnah. Kalau tidak dia jadi bid'ah. Itu dia. Hak Yahudi kata kalau kami akan buat. Memanglah kamu ikut serah lagu tu ya. Bahasa molek buat. Kami tidak. Kami tahu sangat. Kalau nak kira sebagai perayaan iyalah raya adalah hari Jumaat, hari Arafah tu tempat berkumpul. Tetapi raya dengan arti hak semua orang faham sebagai hari raya. Kamu faham, kami faham. Sebab hari raya haji, hari raya puasa tu lagu itu tak boleh, kami tak boleh buat lagu. Maknanya sebab apa? Kalau buat jadi bid'ah. Walaupun kalau nak kira suka, kalau lah raya ni kerana suka, kita boleh buat, tak boleh. Bagi kami hak mana disebut sebagai Nabi oleh Nabi sebagai raya, itulah raya. Hak tak boleh hari lain nak buat reka-reka. Walaupun ada kelebihan dia, ada gitu, tak boleh. Situ nampak pegang teguh dengan kitab dan sunnah dah situ. Apa yang Sayyidina Umar tak buat juga. Padahal kita nak kata dia bukan kerana terikut-ikut dengan Yahudi tu kata. Kalau Yahudi tu kata kalau kami akan buat raya. Sayyidina Umar pun tahu besar maknanya hak ni. Ayat ni penamak ni menunjukkan Islam ni cukup lengkap lah, sempurna dah. Maknanya sebagai panduan Quran ni. Dan agama ni agama yang Allah redha hak ni. Maknanya tu hari besar tu. Kalau nak kira kami pun tahu, aku pun tahu, kata Sayyidina Umar tahu. Hari gapo tahu. Tapi kami tak boleh buat. Itu sebab apa? Kerana kami berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua, bapa kita perlu berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah sebab Quran itu sudah sempurna. Quran itu sudah sempurna. Sudah sempurna. Dan agama ni sudah sempurna. Kita boleh pegang kemah kemi. Sebab apa? Tidak ada dah hak mansuh, hak gapo. Tidak ada. Dan hak ni agama yang Tuhan redha. Hak Tuhan redha. Lagi ke hak Tuhan tidak redha, hak tidak sempurna, hak tidak kemah, hak tidak lengkap tu kita perhati dalam dunia ni. Kita perhati dalam dunia orang pegang kemah kemi. Padahal tidak sempurna. Misalnya ajaran Kristian misalnya, apa panduannya di dalam untuk menjalani kehidupan ni? Sangat tidak sempurna. Bacalah kitab Injil itu, hak adalah ni pun sangat tidak sempurna. Gapo dia sangat tak ada panduan langsung untuk hidup. Sebab itu orang Kristian pun dia tidak pegang dengan Injil saja. Dia pegang Taurat juga. Sebab dalam Taurat lebih banyak lah, kok mana-mana pun panduan hidup untuk hidup adalah juga. Sebab itu dia dalam Injil ni tak ada sebanyak mana. Lagu tu pun kita tengok dalam dunia ni berjuta-juta orang tu pegang kemah kemi. Apatah lagi kita yang jelas kita tahu mana betapa kelebihannya agama kita ni, nampak sempurna lengkapnya. Tuhan pula redha pula. Nampak tu. Lebih-lebih lagi lah pada kita kena berpegang teguh dengan kitab dan sunnah itu. Dan agama hak Tuhan sempurnakan, hak Tuhan redha tu duduk mana? Kalau kita nak tahu panduan dia di dalam Quran dan sunnah. Sebab tu kena pegang teguh dengan Quran dan sunnah tu. Situlah duduknya. Dan dengan sebab itulah nak kena jaga molek hak ni, Quran dan sunnah. Menjadi kewajipan kepada kita. Sebab hak ni lah puncanya. Punca sumber agama kita. Kita nak tahu agama hak Tuhan redha tu duduk mana? Dalam apa? Dalam hak ni. Maka kena jaga bersungguh-sungguh. Gitu. Dia mari ni. Lepas tu Imam Bukhari kata Sufyan telah mendengar Mis'ar mendengar Qais dan seterusnya. Apa Imam Bukhari kata gitu? Dia takut kita kata riwayat tadi Sufyan tadi haddatsana al-Humaydi qala haddatsana Sufyan an Mis'ar an Qais bin Muslim an Tariq an itu riwayat secara an-anah. Takut ada kemungkinan terputus sanad itu. Dia nak ayat tidak. Memang Sufyan dengar Mis'ar
Mis'ar dengar Qais dan seterusnya. Artinya tidak putus sanad tadi. Lepas tu dia mari riwayat Anas bin Malik. Dia kata dia dengar Umar pada hari keesokan daripada hari orang bai'ah dengan Abu Bakar. Hari yang pertama bai'ah di Saqifah Bani Sa'idah. Hari yang kedua, hari keesokan tu hari yang kedua. Iaitu hari yang kedua tu baru ni kita sudah jumpa dah dalam Bukhari ni juga disebutkan dalam masjid, iaitu bai'ah ammah. Semua orang Islam bai'ah dengan Abu Bakar berlaku. Semua orang Islam bai'ah dengan Abu Bakar berlaku. Dan kita sudah bincang dah juga waktu di tempat dia di sana. Jadi Sayyidina Umar naik, duduk di atas mimbar sebelum Abu Bakar. Yang ni dia sebagai pengerusi lah. Kita kata dia sebagai pengerusi. Lepas tu baru jemput Abu Bakar naik. Dia dulu naik. Dia pun tasyahud, dia pun kata amma ba'du. Ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat ni kalau benda penting ada sunnahnya. Bila naik tu puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam, asyhadu an la ilaha illallah. Kata lagu tu dulu tu memang sunnah. Dengan sebab itu tidak salah kalau kita nak mengajar kita baca tu. Sebab apa? Itu penting. Setiap perkara yang penting bagi kita boleh baca ni. Itu mengikut sunnah. Kita nak berucap ke, nak kecek ke, kita baca lagu tu dulu. Lepas tu kita kata amma ba'du. Boleh kita buat lagu tu. Dah baguslah. Dia pun kata Allah telah memilih untuk Rasulnya apa yang ada padanya daripada apa yang ada pada kamu. Yani Allah telah mengambil nyawa Rasulnya untuk Rasul menikmati ataupun merasai mendapat apa yang ada padanya. Yani pahala, berupa pahala dan ganjaran. Yani habis dah kerja dia dalam dunia ni. Lepas pada tu Allah SWT pun ambil Rasul dia. Untuk apa? Untuk dia mendapat apa yang ada padanya. Mana biar Rasul tu masuk ke alam akhirat. Kalau selagi tak masuk ke alam akhirat, dia tidak akan dapat hasil, tidak akan nampak hasil ganjaran yang sebenarnya yang Allah sediakan. Hak dalam dunia tu tak ada sebelah mana, tak ada gak. Jadi apa yang Allah ambil Rasul tu untuk dia bagi kepada Rasul balasan. Dan dia pilih Rasul itu, mengutamakan untuk Rasul itu daripada apa yang ada pada kamu. Yang ada pada kamu dunia. Dunia ni kalau hak istimewanya kepada dia, harta benda dan sebagainya, kesenangan hidup dunia. Hak tu Allah SWT tidak pilih untuk nak beri kepada Nabi-Nya. Tidak diutamakan hak tu untuk Nabi-Nya, tetapi dia utamakan untuk Nabi-Nya apa yang ada padanya. Mana sebab itu bukan sesuatu yang kurang, mengurangkan Nabi sekiranya Allah mematikan dia. Bahkan itu adalah untuk mengangkat dia lagi, untuk memberi balasan kepadanya dalam keadaan tidak ada lagi sebarang kesusahan dan tidak ada lagi segala perkara yang menyusahkan hati, tak ada seperti dalam dunia. Itu tujuannya. Dan ini hak dia tinggal adalah kitab yang Allah telah pimpin dengannya Rasul kamu. Rasul ketika hidup dulu Allah pimpin dia dengan kitab ni. Kitab ni. Oleh itu kamu kena pegang, ambil kitab ini. Nescaya kamu akan terpimpin ke jalan yang Allah telah pimpin Rasulnya. Kalau kamu pegang hak ni, kamu akan terpimpin. Kamu akan mendapat panduan seperti mana Rasul dulu dia terpimpin. Kerana apa? Kerana dia pegang dengan hak ni. Jadi Rasul dulu pegang lagu mana? Pegang kemah kemih lah, pegang teguh lah. Jadi kamu pun kena pegang kemah juga. Itu maknanya kalau pegang kemah sebagaimana Rasul, dia telah berjaya. Kerana apa? Kerana dia ikut hak tu. Jadi pegang kemah tu maknanya ikutlah, ikut. Kamu pun lagu tu juga.
Kamu pun lagu tu juga. Kalau kamu pegang kemah tu, kamu akan berjaya. Dengan sebab itu kita tengok dalam sejarah umat Islam pun memang sungguh. Hak Sayyidina Umar kata ni, bila orang Islam pegang teguh dengan tu, sejauh mana, sekuat mana dia pegang teguh, selama itulah dia berjaya. Bila orang Islam mula meragui, mula mempertikaikan, mula meninggalkan, walaupun dia tak kata, mulut dia tidak kata pun, meragui, situlah dia jatuh. Dalam sejarah dia pun begitu. Bila dia tidak berpegang teguh dengan ajarannya, situlah mula dia pecah. Bila orang Islam ni, akidah dia tu, tauhid dia tu telah diresapi oleh macam-macam unsur syirik, situlah dia pecah. Tetapi ketika dia kuat mula, tauhid kuat, hak ni Imam Bukhari sudah ke kitab dia, ketika itu dia berjaya. Dalam sejarah memang lagu tu. Cuba tengok dalam dunia masa penjajahan kau, selepas penjajahan kau, duduk pakar hak mana? Pakar bukan hak Islam. Walaupun orang panggil negara Islam sana sini, akidahnya tauhid molek, tak. Banyak perkara benda syirik duduk buat, tapi nama negara Islam. Sebab itulah banyak saja bilangan negara, tapi tak ada kekuatannya, tak ada kehebatannya. Tapi sama Nabi dulu, Madinah kecil ya, Madinah kecil. Tu ya negara Islam hak asal, tidak besar. Lepas tu kat Mekah, keluar. Tapi dalam masa sekejap saja, sampai beratus-ratus tahun memerintah. Tetapi kau jauh, lama-lama lagu itulah. Jadi apabila kau jauh daripada paduan asal tu, maka dia kau jauh daripada kejayaan. Kalau nak berjaya atas nama Islam, tak dapat tidur, dia kena hal. Kalau orang lain dia boleh berjaya lah dengan cara dia tu, tapi atas nama kafir tentulah tidak seimbang bagi kita berjaya pun. Berjaya dari segi dunia sajalah. Gitu. Lepas tu ni dia nak sebut, Rasul dulu pegang dengan ni kitab. Hak ni utamanya semua ni, kita ni kitab dulu, Quran dulu. Tengok, dia kata pegang teguh dengan kitab, yang ni Quran dan Sunnah. Sebut pun kitab dulu, Quran dulu. Walaupun ngaji hadis mana? Quran nombor 1. Lepas tu Imam Bukhari buat mari hadis ni pun Quran dulu. Quran nombor 1. Lepas tu baru Sunnah nombor 2. Lepas tu disebutkan daripada Ibnu Abbas, dia kata Nabi SAW dakak aku. Pernah Nabi dakak Ibnu Abbas sambil dia doa, Allahumma allimhul kitab, ya Allah ajarkan kepadanya kitab, yakni Al-Quran, ilmu Al-Quran, berilah ilmu Al-Quran kepadanya. Jadi dia doa. Jadi memang Ibnu Abbas terkenal mana seorang yang hebat dalam tafsir, seorang yang memang hebat dalam tafsir. Sesetengah ulama mengatakan nombor 1 kalau dalam bab tafsir. Hak kemudian lah di kalangan sahabat kemudian. Sebab di zaman awal tu sahabat-sahabat besar ada lagi tak kira tu lah. Di zaman kemudian dia memang nombor 1. Nabi SAW doa untuk apa? Untuk kitab, biar dia faham kitab. Tuhan beri ilmu Quran kepada dia. Tengok, itu menunjukkan lebih Quran itu. Lebih Quran itu. Dia tidak sebut hadis. Hadis nombor 2, Quran dulu. Hak tu hak utama. Dan ilmu hak pasti, hak kemah, hebat. Hak tu duduk dalam tu. Hadis ni sebagai menghuraikan hak tu. Menghuraikan hak tu. Dia sebut kitab lagi, yang ni Quran itu. Jadi pegang teguh dengan Quran. Tengok, hadis yang pertama Quran. Hadis yang pertama Quran tu, sempurnakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu ayat Quran tu. Sempurna Quran tu dengan ayat itu. Quran juga. Mana sempurna Quran. Yang kedua, Quran juga Sayyidina Umar sebut atas mimbar itu. Yang ketiga, doa supaya beri ilmu Quran kepada Ibnu Abbas. Itu pun Quran juga. Lepas tu barulah umum. Riwayat daripada Abu Barzah, dia berkata sesungguhnya Allah telah mengkayakan kamu, telah menjadikan kamu kaya. Yakni apa makna kaya? Yakni menjadikan kamu tidak memerlukan kepada yang lain. Itu makna kaya. Ataupun na'asyakum. Ini Syak' Perawi ni
ataupun Allah Subhanahu Wa Taala telah meninggikan kamu, mengangkat kamu dengan Islam dan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengangkat kamu dengan Islam dan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini menunjukkan Islam, tentu sekali dengan Islam itu ada Quran. Lepas pada itu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad itu membawa Quran dan juga hadis. Bawa Quran dan juga sunnah. Di sini barulah kita nampak dua. Jadi orang Islam ni kalau dia pegang dengan hak ni, tak perlu dah kepada hak lain. Tak perlu dah kepada hak lain. Pada hak ni, cuba tengok orang zaman sahabat dulu, zaman Nabi dulu, adakah dia cara hak lain? Tak ada. Ilmu lain tak ada. Tetapi dia boleh naik dengan Quran dan sunnah, memerintah dunia. Lepas tu hak lain tu, ilmu lain mari tu kurang hak tu, atas hak tu, barulah timbul ilmu-ilmu lain. Asalnya Quran dan sunnah. Itu maknanya Allah SWT membuatkan kamu tak perlu kepada hak lain. Ada hak ni cukup dah. Tengok hak zaman awal dulu, tak ada hak lain, tak ada belajar hak lain. Belajar hak ni, dengan hak tu pandai dah. Dia siapa boleh hak dunia ni, siapa boleh memerintah dunia. Sebab apa? Sebab dalam tu sudah ada segala-galanya. Kalau tidak ada perinciannya, misalnya dalam Quran itu tak ada lah mengaji cara matematik, kita kata sepuluh zaman kita ni dengan ilmu khusus gitu. Tetapi asas dia, panduan dia, kebenaran dia ada. Mana Quran suruh belajar ilmu, hadis suruh belajar. Jadi asas tu sudah ada dalam ni. Itu tidak bercanggah tu. Tidak kata dalam ni ada ilmu tu secara khusus seperti sekarang. Tak ada hak lagu tu. Tetapi asas dalam Quran dan sunnah tu bagi sudah cukup dah. Membolehkan kita, memandu kita, dan membimbing kita, menggalakkan kita untuk belajar macam-macam ilmu yang lain lagi. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Umar, dia tulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan untuk berbai'ah kepadanya. Jadi mana bai'ah ni? Boleh bai'ah depan gini, boleh juga bai'ah dengan surat. Surat menyatakan kita sokong dia. Ibnu Umar kata apa? Aku berikrar untuk dengar dan taat kepadamu berasaskan sunnah Allah. Sunnah Allah itu mana? Ketetapan Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, yang berdasarkan sunnah Rasulullah. Fi mastata'tu, semampu-mampu aku, sejauh kemampuanku, ataupun pada perkara yang aku mampu. Pada perkara yang aku mampu. Jadi dia bai'ah ni zaman dulu. Orang kata tidak zaman Khulafaur Rasyidin, tidak zaman khilafah khassah dah, selepas Abu Bakar dan Umar ke apa, selepas Muawiyah, selepas zaman sahabat pun. Tapi dia pegang dengan Quran, dengan sunnah juga. Itulah asas negara dia, pemerintahan dia. Zaman Abdul Malik bin Marwan pun lagu tu. Sebab itulah sahabat Abdullah bin Umar ni berbai'ah dengan dia. Sebab dia nak mengikut Quran dan sunnah. Dan kalau selagi mengikut Quran dan sunnah, aku berikrar untuk taat dan patuh kepadamu. Itu. Jadi di sini disebut Quran dan sunnah juga menjadi panduan di dalam memerintah. Di dalam memerintah. Dan inilah yang menjadi rujukan dan asas kepada pemerintahan Islam di zaman awal dahulu. Jadi disebut sunnatillah. Sunnatillah maksudnya Quran. Jadi pada apa yang kita mampu, yang kita tidak mampu, itu tidak termasuk. Mana mungkin Quran menuntut kita buat, pemerintah pun menuntut kita buat, tapi kita tidak mampu, itu tak termasuk. Tak termasuk. Ataupun maksudnya sejauh yang mampu, sejauh mampu, setakat mana mampu akan buat. Itu ikrar. Di sini menunjukkan bahawa
pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, dan bahkan selepas dia lagi, zaman pemerintahan Bani Umayyah tu disokong oleh ramai sahabat-sahabat berbaiat dengan mereka. Itu juga satu bukti bahawa mereka adalah pemimpin yang baik-baik. Jadi bis-sam'i wa ta'ah, untuk dengar dan patuh, untuk turutlah, untuk turut dia. Untuk turut dia. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu bi jawami'il kalim. Aku diutuskan membawa jawami'il kalim. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutuskan membawa jawami'il kalim. Jawami'il kalim yang dimaksudkan di sini ialah Quran. Sebab Quran itu ringkas, lafaz dia, perkataan dia, tetapi makna dia dalam. Makna dia tu dalam. Ni cuba kita tengok nombor 2 dalam hasyiah, nombor 2, iaitu jawami'ul kalim, ucapan yang kemas, ucapan yang lengkap, ucapan yang merangkumi banyak perkara. Yang ni di samping ucapan dia yang ringkas tetapi merangkum banyak makna. Jadi dia kata kesimpulannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercakap, menuturkan sesuatu yang ringkas lafaznya, tapi maknanya banyak. Tapi ada juga ulama mengatakan maksud jawami'ul kalim itu Quran. Sebab ada di dalam hadis disebut bu'ithtu wal Quran, aku diutuskan membawa Al-Quran. Sebab Al-Quran itu paling ringkas lafaznya, tapi paling luas maknanya. Kalau kita tidak ambil kira Quran, hadis pun begitu juga. Hadis pun begitu juga. Tapi Quran lebih-lebih lagi. Itu maksud jawami'ul kalim. Wa nusirtu birru'b, dan aku diberi pertolongan dengan menimbulkan gerun dalam hati musuh. Hati musuh, mana Nabi SAW sebulan lagi, sejauh perjalanan sebulan, mana orang gerun dah. Begitu juga sahabat-sahabat yang mengikut dia, lagu tu juga. Mana sejauh perjalanan sebulan nak sapa, mana orang kata nak mari ni, gerun dah, takut dah. Gitu. Padahalnya senjatanya tak ada lah mana, tak ada hebat kalau nak banding dengan orang kafir. Itu hak Tuhan beri kepada Nabi SAW. Jadi Imam Bukhari nak cerita di sini, apa dia ni, apa yang ni diberikan kepada Nabi SAW benda ni? Sebab Quran tu. Sebab Quran, orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, orang ni diberi pertolongan oleh Allah. Diberi pertolongan itu lagu mana? Dengan cara ni. Nabi SAW sebut ni untuk dia, diberikan begitu. Lepas pada tu dia kata, aku ketika aku sedang tidur, aku nampak aku, mana Nabi mimpi, dia diberikan anak-anak kunci gedung-gedung bumi. Itu isyarat kepada dia akan menguasai dunia ini, kekayaan dunia. Diletakkan di dua tangan. Padahal Rum dan Parsi, gedung bumi pada negeri-negeri yang kaya tu, bukan jatuh di tangan dia. Di zaman Sayyidina Umar baru jatuh. Artinya hak dia kata bubuh di tangan dia ni, zaman Sayyidina Umar tu supaya hak dia dalam dua tangan. Anak kunci tu diletak dalam dua tangan aku. Mana isyarat kepada Nabi SAW akan menguasai kekayaan bumi. Yang ini sebagai
pemerintah, sebagai umat lah, sebagai umat, mewakili umat dia, sebagai kerajaan. Bukan dia sebagai seorang diri, tidak, sebagai kerajaan. Abu Hurairah kata, Rasulullah hanya pergi dah, tak ada dah, mati dia, kata dia. Kamulah duduk menikmati peninggalan dia tu, mana hasil perjuangannya. Kamu duduk menikmati, kamu berada dalam kemewahan. Itu makna talghathunaha ataupun targhathunaha, ataupun ucapan yang sampaikan itu, yang kamu sedang berada dalam kesenangan sekarang ni, kamu dalam kemewahan, kamu kaya raya sekarang ni. Hak Nabi SAW kata dulu dia diberikan mimpi, dia diberikan anak kunci gedung bumi ni, tangan dia, kamulah yang menikmati, kamu yang menikmati. Rasulullah SAW sudah tidak ada dah. Jadi hak Nabi SAW kata tu betul. Abu Hurairah kata kemudian pada ketika itu sudah menjadi kenyataan. Hak Rasulullah SAW kata dahulu. Hak Imam Bukhari naknya kepada dia di sini, jawami'ul kalim. Diberikan kepadaku jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu sama ada Quran ataupun sunnah. Jadi orang yang berpegang teguh dengan hak ni, dia akan mendapat kejayaan dalam dunia ni juga. Dalam dunia ni juga. Hak akhirat tu benarlah hak tu. Dalam dunia ni pun boleh nampak dah. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kemenangan, kejayaan kepadanya. Hak tu hak dia nak. Nabi dulu lagu mana? Dia berjaya. Berjaya dengan sebab apa? Sebab berpegang teguh dengan Quran dan sunnah yang diberikan kepadanya. Kita apa kalau nak berjaya? Lagu tu juga. Lagu tu juga. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, tidak ada seorang pun Nabi dulu melainkan diberikan mukjizat-mukjizat yang mana kerana ada, dengan adanya mukjizat seumpama itu, dia dipercayai ataupun orang mempercayainya. Mukjizat tu orang masa tu boleh terima dia. Mukjizatnya padanlah dengan umat dia, sehingga umat dia merasa tak lagi dan mengakui kelebihan dia. Wa innama kana alladhi utitu wahyan, apa yang diberikan kepadaku hanyalah wahyu. Yang ni mukjizat-mukjizat lain tu ada, bukan tak ada hak zaman Nabi tu, tapi hak tu tidak panjang. Hak tu orang kemudian mana boleh tengoknya. Jari dia tubik kok, jari dia jelas-jelas jari dia air kau sebagainya, mukjizat tu. Mana hak sebenar-benarnya diberikan kepadaku, kalau boleh disebutkan mukjizat yang istimewanya, ialah wahyu. Hak sampai dulu wahyu ada juga, tapi wahyu tu jadi tidak kekal tu. Tuhan menghendaki mengikut hikmat dia-nya, hak tu jadi hilang, jadi mansuh. Jadi orang ubah suai macam-macam lah, tokok tambah macam-macam lah hak tu dengan kehendak Allah SWT. Hak ni wahyu hak diberikan kepada dia ni berbeza daripada yang lain. Hak ni sebenarnya hak istimewa yang boleh dirasai oleh umat kemudian. Ada pun umat dulu padan dengan dia lah. Hak mukjizat-mukjizat Nabi kita, hak lain-lain tu, hak tu kita tak boleh tengok. Hak kita boleh tengok, boleh saksikan kebenaran dia, kehebatan dia, mukjizat dia tu sebagai mukjizat dia, wahyu, iaitu Quran dan sunnah. Lebih-lebih lagi terutamanya Quran lah. Hak Allah SWT wahyukan kepadaku. Aku berharap akulah yang paling ramai di antara nabi-nabi itu mengikutnya pada hari kiamat nanti. Sebab apa? Sebab ada hak ni, wahyu. Nabi-nabi itu ke mana-mana pun dia mati juga. Lepas tu mana adanya mukjizat dia, hak zaman dia je adanya. Selepas pada tu kalau nak buktikan kebenaran dia berdasarkan kitab tu tak ada dah. Tapi kitab kita ni ada, Quran ni sampai kiamat akan ada, akan terpelihara. Mukjizat ni memang tak lagi. Kalau kita tengok pada hak tu je Quran tu dah sebagai wahyu, sebagai mukjizatnya pada hak tu. Sebab itu dia kata di sini, wa inna ma kana, hasar di sini, yang diberikan kepadaku hanyalah. Mana sesoalnya tak ada mukjizat lain. Bukan nak menafikan mukjizat lain. Mukjizat lain tu tidak sebesar hak ni. Kan nak kira hak ni padan dah, hak ni padan dah. Terutamanya untuk orang kemudian ni, iaitu wahyu Quran itu. Cuba kita tengoklah
Kalau dalam dunia lah, kalau kita tanya, kapi sibuk-sibuk duk bahas-bahas ke tuga ni, tak payah kecap banyak. So ya tanya dia. Kaku selalu. Cuba raya. Berapa orang? Apa Bible tu? Daripada awal sampai akhir. Berapa orang? Apa kitab suci dia? Daripada awal sampai akhir. Ikutlah kitab suci ke dia raya. Berapa orang? Usah kau biasa, padri pun tak apa. Tak apa, mulut. Cuba baca nak tahu. Kita buka baca, cuba baca. Orang kita mari budak biasa. Tak ada apa-apa. Bukan seorang. Bukan seorang, bukan 100. Beribu dalam dunia ni. Bukan satu bangsa. Bukan Arab. Mana kita dalam dunia ni yang boleh kita kata hak inilah super hak asal. Yakin. Yang hak asal. Bukan seorang dua. Ramai beribu-ribu. Tak boleh sebut kita dalam dunia ni orang panggil kitab suci. Usahkah kitab lain. Kitab suci pun tidak terpelihara lagu ni. Padahal tu ya. Padahal tu. Lepas tu kalau nak kira dari segi kajiannya, dari segi bacaannya, dari segi apanya, tak boleh lawan lah. Mana ada kitab suci dalam dunia yang orang syarah, orang hurah, orang cerdik-cerdik, hurah sampai puluh-puluh jilid. Bukan seorang, bukan 100 orang, beribu orang. Di setiap masa ada. Mana ada? Cuba tunjuk satu kitab. Padahal tu macam mana jadi manusia tu bagi perhatian begitu more tu kepada Quran? Macam mana? Bukan upah, bukan gaji, bukan bayar. Tak ada. Kalau tak ada galakkan pun jadi juga. Apatah lagi kalau ada galakkan, ada kelebihan dalam masyarakat. Kalau tak ada pun orang tu buat dah selama kening pun. Cuba kita perhati. Ni gapo dia? Ni benda lagu ni gapo dia? Kalau tidak mukjizat, itulah mukjizat. Apa panggil? Itulah mukjizat. Kalau tidak tak jadi gitu. Tak boleh buat. Hak lain tak boleh buat. Pada hak tu. Tak ambil kira lagi hak lain-lain banyak lagi lah kalau nak kira ni. Itulah yang istimewanya Nabi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, hanya diberikan kepadaku hanya wahyu. Wahyu, tapi hak ni pun pada hak ni lah. Tak payah sebut hak lain. Sebab hak lain kita tak boleh perhati pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wahyu sama ada berupa Quran atau sunnah, sampai sekarang ni kita boleh tengok. Sampai sekarang ni kita boleh tengok. Orang duduk baca, orang duduk mengaji, orang duduk bahas, orang duduk kaji, orang selidik macam-macam lah. Itu wahyu. Inilah yang kata boleh pegang teguh dengan Quran dan sunnah. Sebab apa? Sebab benda tu boleh pegang. Benda tu ada semua. Hak lain tak boleh. Mukjizat lain tak boleh. Tak nampak kita bagi kita. Tetapi Quran dan sunnah boleh tengok. Babul iqtida' bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekatalah wallahu a'lam.